Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaannya, sama-sama kita diberikan lagi kelapangan dan ruang untuk sama-sama kita menghampiri masjid ataupun surau yang berdekatan dengan rumah kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa merahmati kita semua. Allah Ta'ala terus memberikan kita istiqamah dalam beribadah, dalam kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala dengan mencari cintanya, cinta yang hakiki, cinta yang tidak ada tolak bandingannya. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa kita bawa dalam diri kita, dalam hati kita, agar ia tersemat terus di dalam tubuh badan kita, dan tubuh badan kita, jiwa kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan ada matlamat dan tujuan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah menilik-nilik Haji Sejak. Kitab ni ada sini ke Cik? Ada banyak? Oh, satu je. Ingat ada banyak. Boleh pakai. Boleh cari sama-sama kan, insyaallah. Tengok okey jugalah bukunya kan, berkaitan dengan tafsir ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, banyak dalam ayat Quran lah. Kalau menurut penulis ni, dia ringkaskan untuk 2 jilid ni ada sebanyak 65 tempat yang dia ambil, dan kemudian dicantumkanlah dengan beberapa hadis. InsyaAllah mungkin kita boleh pakai buku ni je. Alhamdulillah. Okay, baik. Saya ambil dulu mukaddimahnya daripada muallif ataupun pengarang kitab ini, iaitu Syekh Muhammad Abdul Ati Buhairi, orang Mesir sini, Manufiyah ni Mesir. Baik, apa kata pengarang dalam kitabnya ini ataupun susunannya ini? Ketika mana saya menyusuri semua seruan yang terdapat di dalam Al-Quran, saya bertemu panggilan ataupun seruan tersebut terbahagi kepada 2 jenis. Dia dapati, pengarang ini dapati bahawa di dalam Al-Quran ada 2 jenis nida, dipanggil nida dalam bahasa Arab, nida, seruan. Yang pertama dikatakan seruan nama ataupun nida alamah. Nida alamah. Nida ini dia terus secara nama. Contohnya ya Ibrahim, ya Adam, kan, ya Musa dan sebagainya lah. Dia terus kepada nama nabi ataupun si fulan tersebut, ya. Dan yang keduanya nida secara kemuliaan ataupun dipanggil sebagai karamah. Bahasa kita sebut keramat. Okay, keramat. Wallahu alam lah, keramat di KL tu dah keramat. Wallahu alam kan. Mungkin ada orang KL yang boleh mengupaskan keramat. Sebab apa keramat tempat tu? Tak tahulah. Kau ada karamahnya di situ ke? Wallahu alam lah. Karamah maksudnya kemuliaan ataupun satu penghormatan. Ya. Baik, setelah pengarang meneliti, maka dia mendapati Allah SWT menyeru kepada seluruh nabi dan juga rasulnya dengan seruan nama. Maka Allah berfirman, contohnya, wahai Adam, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa.
Nanti kita baca kan, ya Isa, ya Musa dan sebagainya lah. Terus kepada nama Nabi dan juga Rasul tersebut. Akan tetapi Allah SWT menyeru kekasih dan pilihannya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seruan kemuliaan, iaitu yang kita tahu, ya ayyuhan nabi. Itu kan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, ya ayyuhal muzammil, kan, muddathir, ya ayyuhal muddathir, orang yang berselimut. Begitu panggilan apa Allah SWT kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada ya Muhammad, tak ada dalam Quran. Ya Muhammad tak ada. Tapi yang adanya dia panggil dengan penghormatan, ihtiram ataupun karamah itu tadi, ya. Kemudian pengarang juga melihat bahawa Allah menyeru seluruh umat-umat yang terdahulu dengan seruan nama. Allah Ta'ala berfirman kepada kaum Musa contohnya kan, ya qaumi Musa, wahai orang-orang yang miskin contohnya. Berfirman dalam Injil juga, wahai keturunan air dan tanah contoh. Di dalam Al-Quranul Karim, wahai Bani Israel, ya Bani Israel, kan banyak kan kita jumpa, juzuk yang pertama pun banyak cerita pasal Bani Israel. Ketika suatu perkara berkaitan dengan umat kekasih pilihan Nabi SAW, maka Allah menyeru mereka dengan seruan kemuliaan, iaitulah ya ayyuhalladzina amanu. Masya-Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dia tak panggil dengan aslamu, wahai orang Islam, tak. Tapi dia terus kepada ya ayyuhalladzina amanu, kan? Wahai orang yang beriman. Baik. Maka pengarang menyimpulkan bahawa sesiapa yang termasuk dalam panggilan seruan ini secara langsungnya, maka ia akan mendapatkan 6 kegembiraan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita baca Al-Quran kena baca seperti Al-Quran tu sedang berdialog dengan kita. Baru dia jadi sonok. Kalau kita baca tu dalam ayat penyata je, dia macam tak ada apa-apa kesan. Dia macam tak kena pada kita kan. Contoh apa? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Contohnya kan, wahai orang yang beriman, sujudlah kamu, rukuklah kamu, dan buatlah perkara-perkara yang baik. So kita fikir, ni Tuhan ni bagi tahu kita ni kan, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sujud, rukuk, kan, hendaklah kamu buat baik, waf'alul khair, kan, la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya, supaya kamu itu selamat, supaya kamu itu sentiasa dalam kejayaan, begitu kan. So kalau orang nak berjaya, jangan tinggallah rukuk, sujud dan juga buat amal-amal khairat, buat amal-amal kebajikan, walaupun sekecil perkara, sekecil-kecil perkara. Contohnya seperti apa? Kalau nampak tepi jalan, nampak ranting patah malam tadi, hujan lebat maksudnya. Ramai juga bukan ramai lah, banyak juga pokok-pokok yang tumbang, pokok-pokok yang ranting kan dan sebagainya. Kalau kita lah ada kesempatan kan, tengok kereta pun tak ada apa semua, dalam keadaan yang selamat, kita alihkan. Itu pun dah kira waf'alul khair, satu amal kebajikan yang kita buat kan. Dalam hadis kata sampai walaupun kita alihkan satu duri dan sebagainya yang bahaya kan, kita nampak paku kan, takut paku tu kena tayar dan sebagainya, pancit pula tayar penceramah, okey. Angkatlah kan. So alhamdulillah kan, so selamatlah penceramah tu nak balik ke rumah ataupun nak ke mana-mana lah dan sebagainya kan. So bukan untuk kemaslahatan diri kita saja, tapi juga untuk maslahatan ataupun kebaikan bersama, kebaikan orang lain juga. Begitulah. Ya, so banyak lagi benda-benda yang kita boleh lakukan walaupun dengan kecil perkara, ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kita menyangka bahawa setiap yang kecil kita buat walaupun ia itu ma'ruf, kebaikan, dia sia-sia. Tidak. Dia sentiasa akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi benda yang lebih besar daripada itu, ya. Baik, sebab itu kita kena ada perasaan Allah Ta'ala sedang berdialog apabila kita membaca kalamullah ataupun kita meneliti kalamullah itu sendiri. Baik,
Kata pengarang ada 6 perkara ya yang akan mendapat kegembiraan itu sekiranya mereka yang apa ni termasuk dalam panggilan seruan tersebut secara langsung. Maksudnya dia rasa diri dia terpanggil dengan dialog Allah SWT itu sendiri, dengan apa arahan-arahan Allah SWT itu. Yang pertamanya cinta Allah. Ya, Allah Taala berfirman, Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Allah Taala cinta kepada mereka dan mereka juga mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cinta Allah Taala kalau kita dapat seruan itu secara langsung, ya. Keduanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah ataupun aunullah. Kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Surah Ar-Rum ayat 47. Itu antara ayat-ayat yang apa? Yang berkaitan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak lagi lah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan hendaklah kita minta kepada Allah Taala tu, minta tolong dengan Allah Taala dengan kesabaran. Kan dengan solat. Ya, banyakkan berdoa. Kan orang yang banyak sabar, orang yang banyak berdoa, maka dia ini pasti Allah Taala akan bantu dia. Insya-Allah. Walaupun sesulit mana keadaannya sekalipun. Kan kita manusia biasalah, kadang-kadang ada masa-masa kita kesusahan. Bukan semua baik je, semua tenang je, semua dalam keadaan yang seperti mana jangkaan kita, tidak. Kan kadang-kadang ditimpa musibah, kadang-kadang ditimpa macam-macam lah. Ada sahaja apa ni pancaroba dalam kehidupan kita. Asam garam kehidupan, begitulah silih berganti. Ada masa manis, ada masa masam, ada masa pahit. Nak telan pun pahit juga, tapi kena telan juga, begitu. Kan nak tak nak, itu semua adalah di bawah takdir dan takbir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada takdir dan kita juga ada tadbir. Tadbir sebutlah gitu kan, pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala yang maha iradah wa qudrahnya. Itu kita balik pada asas-asas tauhid yang kita belajar tentang Asmaul Husna dan sebagainya lah. Baik, kemudian yang ketiganya apa, tuan-tuan dan puan? Kejayaan dan kemuliaan. So apabila kita terpanggil dengan panggilan-panggilan Allah SWT, wahai orang yang beriman ini, maka sudah pastinya dia itu untuk memberikan kita kejayaan dan kemuliaan. Saya tanya tuan-tuan dan puan, siapa yang tak nak kemuliaan dan kejayaan dalam hidup itu? Ada tak? Orang nak gagal aja, ada tak? Berniaga gagal, bungkus. Kan? Buat apa pun tak boleh, masya-Allah. Tak ada orang yang nak gagal, orang yang sentiasa nak dalam keadaan yang orang kata berduka cita, tak ada. Semua orang nak kemuliaan, kejayaan. Maka hendaklah kita terpanggil dengan seruan-seruan Allah SWT ataupun kita tadabbur ayat-ayat Allah Taala ini. Baik, Allah Taala berfirman, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Surah Al-Munafiqun ayat 8. Baik, yang keempatnya tuan-tuan dan puan, kita dapat rahmat Allah SWT. Kita dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala dalam suratul Ahzab ayat 43, dan adalah Dia yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah Taala sangat sayang kepada orang yang beriman. Sebab itu kita nak masuk tergolong orang yang beriman ini, syarat-syarat dia itu kita kena patuhlah. Rukun Islam, rukun imannya kita kena buat, kan? Wafa'alul khair tadi, buat baik-baik semua, kan? Cakap yang elok-elok, tak ada yang viral-viral, yang buruk-buruk, kan? Tak ada yang apa kita panggil tu, su'udzon, menyangka buruk terhadap orang lain sesama kita, tak, ataupun mengkhianati orang lain, tak ada, menzalimi orang lain, tak ada. InsyaAllah pasti hidup kita dalam kebahagiaan. Kerana kata ulama, penyesalan itu adalah satu balasan dalam kehidupan kita yang tak boleh nak dibuang. Kan? Kita menyesal dalam hidup kita ni, itulah pembalasan atas dunia sebelum kita mendapat penyesalan di hari akhirat. Sebab tu sesal ni dekat dengan apa? Taubah lah. Kan, kita balik insaf, kita sedar, kita bertaubat kepada Allah SWT. Kita menyesali perbuatan-perbuatan kita. Tapi menyesal ni memang dia menjadi satu, orang kata apa, satu bebanan lah.
satu bermakna. Kita pernah buat itu, maka kita menyesal. Tapi menyesal itu dia tak pernah terlepas kan. Penyesalan kita tu kan. Mungkinlah dalam kehidupan kita ada pernah buat sesuatu yang kita rasa amat menyesal kan. Amat penyesalan kita itu tak boleh nak ditanggung, tak boleh nak dibebaskan. Kita tak boleh nak hilangkan tanggungan tersebut, penyesalan tersebut. Okey, itu balasan atas dunia, penyesalan. Sangat berat penyesalan ni, tetapi sekiranya kita terus mencari bekejar-kejaran, wasari'u ila maghfirah, sabiqu ila maghfirah kan, kita berlumba-lumba, kita bersegera untuk mencari keampunan Allah SWT, pasti Allah Taala akan bukakan hidayahnya, Allah Ta'ala bagi kita ketenangan, Allah Ta'ala bagikan apa sajalah yang kita hajati, apa yang kita kehendaki, insya-Allah. Baik, rahmat Allah Ta'ala yang keempat. Yang kelima, kurniaan yang besar daripada Allah SWT, ataupun kita sebut fadlullah kan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini adalah kurniaan terhadap mereka sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak rezekikan kita banyak, banyaklah, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala rezekikan kita sikit tapi barakah pun alhamdulillah kan. Ada sakit sikit pun alhamdulillah, ingat juga Allah Ta'ala daripada tak sakit kan. Mungkin tak sakit kita lalai, ghaflah kita, ghaflah kita, makin lalai, tak ingat Allah Ta'ala kan. So dengan kesakitan yang kita alami itu mungkin menjadikan kita orang yang lebih ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Aduh, kaki sakit, siapa yang bagi sakit ni kan. Kita sendiri cari pasal, tak ada lah kan. Tak ada, kita sendiri cari pasal, tuan-puan kan. Tak adalah, mungkinlah dengan asbab-asbab pemakanan kita, kesihatan kita, penjagaan diri kita dan sebagainya lah. Itu sebagai asbab, tapi semuanya datang daripada Allah SWT. Itu kita kena letakkan begitu, takdir Allah SWT dan juga pentadbiran Allah SWT yang maha berkuasa. Baik, kurniaan Allah Ta'ala yang amat besar, seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 47, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahawa sesungguhnya bagi mereka kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Dalam surah An-Nur pun juga Allah Ta'ala ada menyebut liyajziyahumullah, Allah Ta'ala akan memberi balasan terhadap orang-orang yang buat kebaikan ni, ahsana ma amilu, dengan kebaikan mereka itu, wa yazidahum min fadlih, dan akan tambahkan lagi kurniaan kepada mereka. Kurniaan tu tak tahulah macam mana kurniaan Allah Ta'ala tu kan, bagi anak-anak, cucu, cicit, semua orang-orang yang soleh, yang baik-baik, alhamdulillah, itu pun kurniaan Allah Ta'ala. Dapat isteri yang baik, solehah, jaga anak, jaga rumah kita, alhamdulillah kan. Dapat kereta yang baik-baik, alhamdulillah. Tak pernah buat pening kepala owner dia alhamdulillah. Sikit-sikit cipu-cipu tu biasalah kan. Sikit-sikit manja tu biasalah, kita pakai dia, so kita kenalah jaga dia kan. Macam itulah. Tak adalah yang pelik-pelik, ataupun kita sentiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur banyak dalam buat, banyak bersyukur. Aib kita sentiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Antara doa yang saya mungkin dah ajar, saya tak ajar, saya tak pastilah, ataupun tuan-puan sendiri pun dah amalkan, alhamdulillah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Wahai Allah, tutupkanlah, ustur, sitar. Kalau kita bahasa kita sitar kan, namanya sitar. Sitar ni penghadang lah. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupkanlah auratku. Maksudnya apa-apa keaibanku. Wa amin rawati, dan berikanlah ketenangan atas apa yang aku takut, aku bimbangkan. Kita banyak benda yang kita bimbang kan. So kita minta dengan Allah Ta'ala supaya diberikan keamanan, diberikan ketenangan untuk menghadapi segala cabaran, menghadapi segala mara bahaya dan sebagainya. Itu antara doa yang pendek tapi padat isi dia. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Pendek doa. Boleh bagi?
Boleh insya-Allah. Nanti cari balik dalam Profesor Google insya-Allah. Jumpa. Ya, doa yang pendek-pendek ni kan. Allahummastur aurati wa amin rawati. Ya, insya-Allah. Antara lain juga doa yang kita boleh apa? Amalkan. Setiap hari kita tengok cermin tak? Tuan-tuan tengok cermin ke tak tengok cermin? Ayah-ayah jarang kot tengok cermin tak? Ibu-ibu selalu tengok cermin kan? Betulkan tudung, bukan tudung ni kopiah kan. Okey, doanya apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Wahai Allah yang memberikan penciptaan seelok-eloknya kepada tubuh badan aku ni, maka perhiasilah fahassin khuluqi. Berikanlah juga akhlakku yang baik. Bukan sahaja rupa paras yang elok, yang baik, yang sempurna, alhamdulillah, tetapi juga akhlak yang baik. Kita nak dua-dua sekali. Maksudnya dalam dan luaran kita adalah yang cantik, yang elok, yang molek. Gitu orang katakan. Insya-Allah. Itu banyak lagi doa-doa yang kita boleh amalkan insya-Allah kan. So, setiap pagi sikat rambut apa kau kita bersiap kan. Tengok cermin sikit, ya Allah kan. Tu nak apa? Reflect diri kita kan. Tengok diri kita ni. Hari ni macam mana? Sugul ke, duka cita ke, muka ceria ke. InsyaAllah kan. So dalam ceria pun kadang-kadang kita berduka biasa. Kan? Nampak muka, Masya Allah, nampak muka tu macam tak ada masalah, tapi sebenarnya serabut dalam ni kan masalah. Allahu Akbar. Kan? Itu semuanya daripada kurniaan Allah Ta'ala. So kita minta dengan Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk kita isti'anah tadi, minta tolong dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Baik, itu kurniaan Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, yang terakhir, daripada kegembiraan yang dapat daripada apa ayat-ayat seruan ini tadi, iaitulah syafaat. Syafaat yang agung di hari kiamat nanti. Allah SWT berfirman, gembirakanlah orang-orang yang beriman bahawa mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Tuhan mereka. Surah Yunus ayat 2. Gembirakan orang yang beriman bahawa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi. Tengok, di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Tak ada orang yang lebih tinggi martabatnya di hari kiamat nanti kecuali mereka yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan, semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih takwanya, bukan lebih fulusnya. Bukan yang lebih besar rumahnya, bukan yang lebih besar keretanya, tak. Bukan yang lebih besar jawatannya, tak ada apa kita ni jawatan perempuan. Sementara itu semua pinjaman, bersifat sementara. So kita kena fikirkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu yang selama-lamanya, yang baqa, yang kekal abadi. Kan, hidup ni sementara je kan. Apa yang kita nikmati tu alhamdulillah Allah Taala bagi tadi kurniaan, dapat tengok cucu, dapat tengok cicit, alhamdulillah lah. Sonoklah kan tadi atuk dengan cucu yang main-main tu. Okey, kita dulu kalau anak tak ada macam tu pula kan. Kalau dengan apa cucu, kalah. Kalah, apa minta cucu semua bagi lah. Itu kelebihan lah. Siapa yang ada cucu. Okey, mak saya ada cicit, alhamdulillah. Cicit dah masuk 12. Saya dah pangkat tok. Tok cik ya panggil. Tok cik panggil ya. Okey, berkesempatan alhamdulillah kan. Anak-anak buah semua dah besar, dah kerja kan. Baik. Okey, itu semua adalah kurniaan Allah Taala tadilah dan juga mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Maka berbahagialah, kata pengarang, mereka yang beriman dengan berita gembira di atas, kerana mereka itu sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Taala, menjadikannya penyembuh hati, benar-benar beribadah kepadanya, menjauhi segala tegahan dan larangannya, memerlukan kepada Allah SWT. So itu kita sentiasa jadikan Allah itu sebagai tempat pergantungan kita. Allahus Samad, kan? As-Samad, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal. Sama ada suka, duka, gembira, menangis,
pahit, manis, semua sekali lah, masam. Dalam kehidupan kita, semua kita balik kepada kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini kerana sesiapa yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, maka dia itu dalam kehinaan. Siapa yang tak taat kepada Allah Ta'ala, walaupun mungkin kita nampak dia mulia, dia ada jawatan, dia ada pengaruh, dia ada macam-macam lah, dia ada. Kan nak cakap pun macam-macam lah, senang kan, semua dia ada. Tetapi belum tentu lagi di sisi Allah Ta'ala dia adalah orang yang mulia seperti mana yang kita nampak pada pandangan manusia, pandangan zahir kita. Belum tentu lagi tuan-tuan. Ya, kita tak tahu amalan kita ni siapa yang lebih. Wallahu alam. Ya, tapi nak-naknya memang semua harapannya nak mati dalam husnul khatimah. Dalam keadaan bagaimana kaifiatnya wallahu alam lah. Masing-masing punya bahagian. Saya iri hati tadi ada jemaah saya, dia belajar talaki lah di Masjid Negeri Seremban. Suami dia meninggal ketika dalam solat. Allah Akbar. Oh, dia cerita tu, saya kata Allahu Akbar kan. Siapa yang tak nak kan mati dalam keadaan kita beribadah kepada Allah SWT kan. Kalau Nabi sendiri pun mahu dirinya dicabut nyawanya ketika dalam berpuasa kan. Nabi nak, dalam maksudnya dalam beribadah kepada Allah SWT. Apatah lagi ibadah puasa ataupun ibadah yang lain lah. Kan, mati dalam yang baru ni dekat mana, Thailand ke mana kan, ustaz tengah mengajar collapse gitu ya. Allahu Akbar, mudahnya meninggal. Kan kita tak tahu taqiqnya macam mana lagi kan, sakaratul maut kita macam mana kan, wallahu alam. Minta semua dimudahkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Dalam kita kematian kita, berhadapan dicabut nyawa kita nanti. Baik, sesiapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai ubat, sebab kita tahu Al-Quran itu adalah syifa, kan? Syifa Al-Quran ni. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Kan? Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar. Penawar sakit yang jasmaninya, sakit luarannya dan juga sakit dalamannya. Dua-dua sekali Allah Ta'ala bagi Al-Quran itu sebagai penyembuh, sebagai ubat, penawar, syifa. Maka dia akan sentiasa sakit. Orang yang sentiasa jauh daripada Al-Quran, maka dia sakit. Mungkin kita tak tengok sakit luaran tapi dia sakit dalaman. Itu lagi bahaya sakit dalaman ni kan. Hasad dengki, nak jatuhkan orang, macam-macam lah. Kan sifat-sifat mazmumah tu lah, sifat-sifat tercela. Na'udzubillah. Kita minta dijauhkan daripada hati-hati yang busuk, hati-hati yang rosak, hati-hati yang menghinakan kita dengan adanya hati tersebut. So kita mintalah hati yang sentiasa nak ada dekat dengan Allah Ta'ala, yang sentiasa mengamalkan ataupun yang sentiasa buat perbuatan-perbuatan mahmudah, perbuatan-perbuatan yang terpuji, sifat-sifat terpuji, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian sesiapa yang tidak memerlukan Al-Quran, maka dia akan hidup dalam kefakiran selama-lamanya. Tu. Orang yang tak nak hidup dengan Al-Quran. Mungkin Al-Quran dia rasa berat. Nak mengaji pun payah, nak baca pun dah susah. Mata dah tak nampak. Kan gigi dah tak ada. Macam-macam alasan lah. Tu mungkin saya pernah cakap itu kan. Syekh saya kata, siapa yang jadikan alasan walaupun di usia hujung-hujung umurnya itu, maka dia sebenarnya takabur dengan Allah SWT. Na'udzubillah. Jangan kita takabur dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita belum usaha lagi. Tak ada usaha lagi, tapi kita dah matikan usaha kita tu. Orang kata kalah sebelum berjuang. Orang kata begitulah kan. Kita dah surrender dulu. Kita dah menyerah kalah dulu sebelum kita buat. Kita tak buat lagi. Dah surrender dah. Itu bukan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Macam kita juga nak beribadah kan, nak datang masjid, nak datang surau, bukannya senang teman-teman. Kita perlu mujahadah kan. Kita perlu kesungguhan tu, keazaman tu kena ada, tekad tu kena ada.
Kalau tak sampai kita teman. Betul tak? Godaan di luar tu banyak lagi. Kan? Banyak lagi godaan-godaan ni yang lebih mencabar. Kan? Tapi alhamdulillah. So kita tekadkan, kita apa? Penuh semangat itu tadi, dengan semangat wajar kita itu tadi, maka kita sampailah dalam majlis ilmu, ke rumah Allah SWT dan sebagainya lah, tempat-tempat yang baik-baik insya-Allah. Baik. Sesiapa yang tidak benar-benar beribadah kepada Allah SWT, maka dia akan menjadi hamba kepada semua perkara. Tengok, kalau kita tak benar-benar berubudiyah kepada Allah Taala, kita buat ibadah tu sambil lewa je, maka benda-benda asing tadi tu kan, dialah yang kita akan bertuhankan kepada dia. Macam itulah maksudnya. Sebab ubudiyah kita itu bukan yang sepatutnya ataupun bukan yang selayaknya. Okey, maka benda yang itu tadilah yang kita jadikan dia sebagai, itu kita kata bertuhankan kepada madiyah, benda-benda kebendaan ni lah, materialistik ke dan sebagainya lah. Apa ni orang kata, dengan kita menggugurkan apa tu ataupun kita menjauhkan diri kita daripada Allah SWT, beribadah dengan sebenarnya. Baik. Kita meneliti segala seruan ini, maka pengarang merasakan bahawa seruan tersebut mengatur hubungan antara hamba dan Tuhannya, antara hamba yang beriman dengan Rasul dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara individu keluarganya, antara individu dengan masyarakatnya, antara mereka yang beriman dengan mereka yang kafir dan juga durhaka. Kitab ini merangkumi 65 seruan. Tu saya dah sebut tadi kan. Ada 65 seruan yang dikatakan ataupun tajuklah 65 tajuk yang telah dibuat oleh pengarang ini. Sedangkan selebihnya sengaja saya abaikan, khawatir akan berlakunya pengulangan dengan mengambil kira pendapat ahli tafsir dan juga ulama-ulama lainnya. Dia takut nanti ada bertindih dan sebagainya, redundant. Selain itu juga dalam mengambil kira pendapat daripada ahli tafsir, seruan juga disisipkan juga dengan sabda Nabi ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu antara dia punya mukadimah kitabnya. Baik, hari ini kita tengok sikit, ada masa lagi kan insya-Allah. Okey, baik. Kita tengok pada surah Al-Baqarah ayat 104, muka surah 16. Tuan-puan boleh tengok dulu juzuk 1 pada mushaf muka surat 16. Ayat dia 104, ayat 104 muka surat 16. Juzuk yang pertama. Baik, boleh kita baca sama insya-Allah. Saya bacakan, tuan-puan boleh ikut sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sadaqallahul azim. Baik. Seruan yang pertama ataupun tajuk pertamalah dalam kitab ni, tajuknya berkaitan dengan ikutilah Rasulmu dalam setiap ucapan dan janganlah menyerupai kaum kafir. Maksudnya kita buatlah apa-apa sahaja ucapan kita mengikuti apa yang Nabi SAW laksanakan ataupun lakukan. Janganlah kita menyerupai ataupun membuat apa yang dibuat oleh kaum kafir. Ya. Baik, maksud ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu katakan kepada Muhammad, tengok, itu dari segi penafsirannya lah. La taqulu ra'ina, janganlah kamu berkata kepada Nabi Muhammad SAW itu ra'ina. Ra'ina itu apa maksudnya? Artinya lihatlah kami. Nanti kita akan tengok dia sama maksud tapi dia ada penggunaan yang berbeza. Ya.
Ketika para sahabat menggunakan perkataan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang Yahudi pun menggunakan seakan-akan mengatakan ra'ina. Padahal mereka mengatakan ru'unah. Ru'unah. Dalam bahasa Arab, ru'unah membawa maksud sangat bodoh. Bastard. Ya, gitu ya. Bloody fool. Ya, itu bahasanya. Bahasa Jerman lah kot ya. Bahasa Jawa saya tak pasti. Apa? Gitulah. Gitulah. Nak katanya Nabi SAW ini adalah orang yang bodoh. Itu apa nak dikatakan apa? Orang Yahudi ini mempersendakan ataupun memperendahkan Nabi SAW. Sebagaimana ejekan kepada Nabi SAW. Itulah sebabnya Allah Ta'ala menyuruh supaya para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in menggantikannya dengan unzurna. Itu kalimah. Wa qulu unzurna. Tapi kalau kita baca itu wa qulu unzurna. Unzurna. Maksudnya lihat juga. Sama aja. Nazara lihat. Ra'ina pun lihat juga. Tapi perkataan tu tidak disukai sebab penggunaannya itu tadi. So macam gitulah. Walaupun bahasa Melayu bangsa Melayu tapi ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang penggunaannya berbeza mengikut tempat, mengikut adat dan sebagainya kan. Okey. Tu kadang-kadang nampak perkataan macam serupa tapi maksudnya berbeza. Begitu. Begitu juga Al-Quran menyatakan bahawa supaya Allah Ta'ala kata janganlah kamu orang-orang yang beriman kata ra'ina, tapi katalah unzurna. Wasma'u, dan juga dengarlah, wasma'u. Dan bagi orang-orang kafir itu siksaan yang amat pedih. Baik, keterangannya ini adalah merupakan seruan pertama di antara sekian seruan Allah SWT bagi mereka yang beriman. Jika Tuhan semesta alam yang maha perkasa lagi maha agung menyeru kepada hamba-Nya yang beriman, maka seruannya itu dimaksudkan untuk memerintahkan mereka dengan suatu perintah yang sebenarnya bertujuan untuk kebahagiaan dan kesempurnaan. Itu. Allah Ta'ala seru kita ini supaya kita mendapat kebahagiaan, ketenangan, kan? Itu kemuliaan itu tadi kan, semua sekali. Memberikan petunjuk kepada mereka supaya kita dapat mendekati kepada Allah SWT, taqarrub kepada Allah Ta'ala. Kita nak dekat dengan Allah SWT dan memperolehi keredaan Allah Ta'ala, kerana reda Allah Ta'ala semata-mata merupakan tujuan yang paling tinggi bagi setiap orang yang beriman. Mardatillah kita sebut kan. Kita nak reda Allah Ta'ala, reda Allah Ta'ala, reda Allah Ta'ala. Dan nak dapat reda Allah Ta'ala macam mana? Caranya begini. Kaifiat dia. Al-Quran tunjukkan satu-satu. Ya, begitu. Redamu lebih baik daripada seluruh dunia dan segenap isinya. Wahai penguasa jiwa, baik jiwa yang mulia maupun yang hina. Tiada harapan yang diharapkan roh supaya wujud selain daripada redamu. Inilah harapan utama kami. Melihat engkau, wahai harapanku, adalah lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Kalau kita nampak macam itulah, itu dah masuk ainul yaqin. Itu bukan ilmal yakin. Itu adalah ainul yakin. Itu dia ada dua kan istilah. Satu ilmul yakin. Ilmu ni sekadar maklumat lah. Knowledge, information. Kita ada maklumat. Tapi yang satu lagi ainul yakin. Yang tu yang susah nak dapat. Okay. Orang kata apa? Kasyaf lah. Firasat lah. Apalah. Macam-macam istilah lah. Itu maksudnya ada apa? Ada keterasaan dalam diri kita itu tentang cinta kita kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Nabi, cinta kepada agama kan, begitu. Itu yang susah. Ilmu ramai orang berilmu, masya-Allah. Kita ramai orang ulama-ulama ramai. Yang pakar-pakar, profesor semua ada ramai. Tapi belum tentu lagi dia ainul yakin tu. Ainul yakin tu payah. Bukan semua orang ada lah ainul yakin ni ya. Nak sampai apa macam-macam lah, kata apa ilmu laduni lah kan, orang yang ada firasat. Kalau tuan-tuan guru kita dulu kan, dia orang ni berzikir banyak tuan, kita tak larat. Ya Latif 10,000 kali
Larat kita buat tuan. Dah larat je. La ilaha illallah 100 pun dah gebah dah. Kan, la ilaha illallah. Oh, panas. Kalau makan apa? Makan kenduri tu rasa lama dah. Kan tahlil. Betul tak? Ya baik. Azan lah insya-Allah. Nanti kita sambung sikit lagi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah. Wassalatu innaka Baik, kita sambung sikit lagi tuan ya. Baik, ketahuilah wahai saudara Islam, sesungguhnya seruan Allah Ta'ala kepada kamu dengan menyebutmu sebagai orang yang beriman adalah suatu kemuliaan bagimu. Jika tidak yang demikian, maka siapakah sebenarnya dirimu sehinggakan Tuhan pemerintah seluruh alam ini menyerumu? Siapakah dirimu sehingga Tuhan pemerintah langit dan juga bumi menyerumu? Wahai mereka yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu juga kita sentiasa baca setiap pagi kan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kan? Aku redha dengan raditu billahi rabba, Tuhan itu sebagai Tuhan. Kita redha Allah Ta'ala itu maksud redha, kita benar-benar meyakini Allah Ta'ala itu ada. Allah itu wujud, Allah Ta'ala itu bagi kita rezeki apa semua dan sebagainya. Sebab itu kita redha. Nama raditu kan, raditu billahi rabba wa bil islami dina, agama Islam itu sebagai agama. Kan? Kita jadikan apa sandaran ataupun kita punya rujukan berpasakkan kepada Islam itu sendiri. Kan, bagaimana ajaran Islam. Dan wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi dan juga rasul yang menunjukkan kita, yang menyelamatkan kita daripada api neraka, daripada segala mara bahaya. Baik, wahai mereka yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad serta Al-Quran sebagai undang-undang, maka dengarkanlah dengan kedua telinga hatimu sebelum engkau mendengarnya dengan kedua telinga di kepalamu. Waspadalah terhadap kaum Yahudi, janganlah kamu mengatakan kepada Nabi SAW ketika dibacakan wahyu Allah Ta'ala ra'ina, yang maksudnya agar Rasulullah memerhatikanmu dan agar dia membacakan wahyu Allah secara perlahan sehingga kamu dapat menghafalnya, kerana kaum Yahudi yang keji itu berpura-pura menyerupai ucapanmu. Dia sebenarnya nak bagi tahu ru'unah tadi, orang yang bodoh, stupid, gitulah. Bahasa gitu kan, orang yang bodoh. Tapi ada setengah lagi dia cakap bodoh tu biasa je. Bodoh kan, biasa juga bodoh. Tapi itu bukan dalam bentuk doa lah kat dia. Kalau dia jadi bentuk doa 40 kali makbul. Alhamdulillah kan. Macam kita juga panggil anak kita pandai, cerdik lama cerdik dah. Insya-Allah. Dan lama-lama cerdik. Sebab apa? Dia berbentuk doa. Nida itu kita memanggil secara doa. Mendoakan dia kan. Sebab tu nama anak-anak, cucu, cicit ke, pilih nama yang baik-baik. Jangan panggil yang pelik-pelik. Kan, nama sedap tapi maknanya maknanya rosak. Lama-lama jadi rosak lah orang tu. Sebab tu nama kena pilih yang baik-baik nama. Baik, mereka menunjukkan kepada Nabi SAW untuk menjadi bahan ejekan di kalangan mereka, orang Yahudi tadi. Namun gunakanlah perkataan lain sehingga kaum Yahudi tidak lagi menjadikan sebagai bahan ejekan. Maka katakanlah unzurna, dan dengarkanlah dengan baik, wasma'u, ketika Nabi SAW membacakan wahyu Allah kepada kamu. Ibnu Katsir berkata, ulama tafsir, Ibnu Katsir, Allah melarang hambanya beriman menyerupai kaum kafir, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dua-dua sekali. Sama ada ucapan itu kita ikut sama pun tak boleh. Apatah lagi perbuatan. Allahu Akbar. Dua-dua tak boleh. Ucapan dan juga perbuatan. Tak boleh kita tiru mereka ataupun kita copy paste mereka. Tu.
ungkapan yang dapat diputar belikkan maksudnya. Dia ada apa orang kata? Dia berbentuk ada apa orang kata? Bahasa kita ada udang di sebalik mi ah. Udang di sebalik batu gitu kan. Dia ada dia punya agenda dia. Dia ada agenda yang tersorok, yang tersirat. Itu yang bahaya tu. Ketika mana mereka ingin berkata isma'lana, maksudnya dengarkanlah kepada kami. Maka perkataan yang mereka gunakan adalah ra'ina, yang mereka putar balikkan menjadi ru'una, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Surah An-Nisa. Nanti tuan-tuan tengok balik surah An-Nisa ayat 46. Ini detailnya. Di antara orang Yahudi ada yang mengubah ataupun yang menukar ganti kalamullah, iaitu kitab Taurah, isi kitab Taurah daripada tempat dan maksudnya yang sebenar. Dimanipulasi lebih kurang gitulah bahasanya. Ditahrifkan, diubah sesuai makna-makna tersebut kepada makna yang lain. Itu maksudnya. Kami dengar, wa yaquluna sami'na, kami dengar, sedangkan mereka berkata dalam hati kami tidak akan menurut. Kan dia kata dengar tapi tak ikut pun. Okey, itu apa? Kalau diibaratkan musuh api dalam sekam. Macam itulah. Bahaya ni kan. Bahaya. Kawan tapi dia makan makan dalam. Bahaya ni. Makan dalam wan. Okey, macam-macam orang ada kan. Harapkan pagar. Pagar makan padi. Okey, wa asaina dan juga kami tidak menurutilah, maksudnya dengar tapi tak buat pun. Dia menyimpang daripada apa yang didengar itu. Wasma' ghayra musma'in. Tolonglah dengar Tuhan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk. Mereka kata tak nak yang buruk kan. Serta mereka mengatakan ra'ina layyam bi alsinatihim, dengan tujuan kata-kata mereka tersebut hanyalah memutarbalikkan perkataan mereka dan mencela agama Islam. Wa ta'lam fid din. Kalau kita kata penyakit taun kan, penyakit taun, penyakit taun kan. Taun tu satu benda yang yang bahaya, yang mencela, wa ta'lam fid din. Walau annahum, tapi sebaliknya, kalaulah mereka berkata kami dengar dan kami taat dan dengar serta berilah perhatian kepada kami. Wa ata'na wasma' wanzurna, tentulah yang demikian itu lebih baik, lakana khairal lahum, dan juga lebih betul, wa aqwam. Akan tetapi Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Oleh itu mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja di kalangan mereka. Itu orang-orang Yahudi. Mereka ini tak beriman pun kepada Allah SWT. Demikian juga disebutkan dalam beberapa hadis, tentang mereka jika mereka mengucapkan salam. Itu kan, mereka ni mengucapkan salam bukan Assalamualaikum, tapi mereka mengucapkan Assalamualaikum. Sam tu maksudnya racun. Sam. Okey, celaka. Ya juga. Itu maksudnya. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Dia bunyi lebih kurang kan? Bunyi ya. Sedangkan sam itu bererti kematian ataupun yang boleh membawa kehancuran, kemusnahan. Maka dengan itu kita sebagai kaum beriman diperintahkan untuk menjawab salam mereka hanyalah dengan ucapan wa'alaikum. Nampak? Wa'alaikum sahaja. Bagi kamulah semua yang
apa yang didoakan tu tadi kan. Kita doa tu kan untuk kesejahteraan. Assalamualaikum. Ya, dia baliklah pada semula kepada dia. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkannya itu. Ini kerana menjawab itu wajib atas kita dan tidak wajib atas mereka. Tujuannya adalah bahawa Allah melarang kaum beriman menyerupai kaum kafir baik dalam ucapan maupun perbuatan. So takkan samalah dari segi ucapan dan juga perbuatan kita. Baik, wallahu alam. Terima kasih semua tuan-puan yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada majlis ilmu kita pada malam ini. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, dikeluarkan daripada segala kesulitan. Allah Ta'ala juga memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita jauh daripada segala mara bahaya dan kesesatan. Dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.